kepada korang yang belum like, share and subscribe, please like, share, comment and subscribe, okay? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay geng, kembali balik bersama channel aku. Okay, untuk vlog kali ni aku nak tunjuk kat korang, aku nak share kat korang apa pengalaman yang aku rasa memiliki kereta Previa ni. Okay, jom saksikan vlog ni sampai habis. Okay, untuk pengetahuan korang, Previa ni adalah Previa tahun pengeluaran yang first edition diorang buat. Okay, tapi untuk kereta aku ni, dia tidak menggunakan sistem gearbox iaitu auto manual lah. So dia menggunakan gearbox sistem biasa iaitu automatic sahaja dan dia tidak memiliki turbo. Lepas tu pula, tentang impression aku dapat kereta ni, agak macam sedikit kecewa lah kan. Pasal yelah, pada masa tu kita biasa dengan sistem gearbox automatic yang biasa kita pakai. Jadi bila first aku pakai CVT ni, okay, daripada gear P lah, example kan, daripada gear P korang pergi ke D untuk drive, kereta dia ada menurun sedikit lah, terutama bila korang waktu mendaki. Tu dia. Lepas tu kereta ni kadang-kadang dia ada jerking tau untuk mula-mula korang jalan. So itulah secara jujur lah impression aku yang aku agak kecewa. Lepas tu aku return balik kereta ni, aku hantar kat Proton, aku tanya dia. Dia kata memang dia orang kereta ni macam ni, kata dia. Jawapan dia memang kereta ni memang macam tu dia orang buat. So aku pun agak pelik lah juga. Sebab yelah, pedal respon dia pun tak berapa cantik seperti automatic yang lain. Pasal dia dah running, bukan running cable untuk dia punya sistem throttle body dia. Lepas tu gearbox dia pun macam ada lag lah bagi aku. Okay geng, antara impression yang kedua pula aku dapat kereta ni, yang aku pelik lah. Aku dah elemen, aku dah buat chamber apa semua, tapi kereta aku ni kerap mengalami masalah tayar dia botak sebelah dalam. Pelik. Tapi tak apa, sebab aku dah try juga masa first benda ni berlaku kat aku. So kita check. Okay, ni bush yang kat belah sini kau kena check. Lepas tu ada satu lagi dekat tengah. Yang belah atas ni tu lanjir yang macam sabit tu. So kos nak tukar kat sini agak mahal lah juga. Okay, boleh nampak tak tu? Tu lanjing tu yang bentuk sabit. Satu lagi yang pendek. Okay, benda ni. Okay, untuk mengatasi masalah tersebut, korang juga boleh menggunakan cara yang jimat sebenarnya. Antara kalau bush korang tu okey apa semua, korang boleh pakailah. Kalau tak okey, korang boleh gantikan dengan sistem bush poly. So dia hard sikit bush tu. Lepas tu cara personal yang aku buat, aku minta maaf lah kalau ada yang tak setuju cara aku ni. Aku akan letakkan sistem chamber aku kepada positif 0.3, 0.5 or 0.8. Sebab kereta Previa ni bila korang naik penumpang, dia akan terkepak tau. Sistem diorang guna ni sama macam Vira apa semualah, dia akan terkepak bila korang naik penumpang. Macam Saga, dia tak ada, dia cuma straight macam tu je body dia. Okay, macam Previa ni bila korang naik penumpang, dia akan jadi macam ni. Jadi oleh kerana aku selalu bawa penumpang dan benda tu pun kerap berlaku, aku akan tegakkan kepada positif 0.3, 0.5. Dan Alhamdulillah lah, cara tu berkesan walaupun tak banyak, tapi dia dapat membantu. Macam tu. Tapi ingat, korang kena check dulu korang punya bush kereta tu elok ke tidak. Cara nak check elok ke tidak, korang goyang je benda tu, korang boleh tahu kat rim tu. Macam tu. Tapi macam aku, personal yang aku buat, aku menggantikan sistem absorber dia kepada adjustable. Okay, supaya dia lebih keras. So aku akan letak kepada ketinggian yang tinggi sedikit daripada standard. Tu cara aku gunakan. Lepas tu kalau untuk setup macam aku ni pula, untuk kereta yang dah lowered, biasanya dia akan mengalami masalah ni. Kalau korang boleh tengok tayar aku pun sama, nampak tak? Okay, macam tu. Jadi solution untuk kereta yang lowered ke ataupun yang mengalami masalah ni, satu tu bush poly. Lepas tu yang kedua tu, lebih better kalau korang gunakan adjustable tu lanjing tu. So bila korang lowered, tayar korang tak terkepak, korang boleh tegakkan dia balik. Kalau macam aku ni, aku paksa bush tu dan aku paksa chamber tu untuk tarik supaya setegak mana yang boleh. Okey, tujuan kepak tu pula mestilah nak bagi dia ngam-ngam je dengan tayar, dengan fender, betul tak? Pasalnya rim yang aku pakai ni dia 8JJ ET35. Jadi untuk sebelah depan, kalau 8JJ ET35 ni, tayar korang ni dia akan
lip ni akan terkeluar sangat tau. So aku tak minat. Sebab tu aku tarik sampai 0.5. Macam belakang tak boleh lah. Belakang ni dah habis tegak dah ni. So solution yang aku perlu buat, kena tukar tulang anjing yang boleh laras, boleh adjust. Macam tu. Okay, lepas tu macam pemanduan aku boleh katakan pemanduan Prevail ni kan, memang aku salute lah. Memang sedap. Sebab even aku sendiri pernah try kereta member aku Honda FD lah. Spek yang lebih kurang macam ni lah. Maksudnya dia punya body. So aku mandu kereta Honda Civic member aku ni, adjustable juga. So untuk handling, aku boleh katakan Prevail memang A lah. Tahniah, good job Proton. And then daripada segi lain, aku rasa tak ada lah. And then macam benda-benda minor, wear and tear tu biasalah kalau korang mengalami masalah macam ni. Okay, seperti window regulator ni, okay, dia kadang masalah problem, dia tak boleh turun, dia tak boleh naik. Lepas tu, masalah yang kedua, aku rasa yang aku hadapi tu simple. Cover head tu leaking, tapi tu korang boleh gantikan dengan kaedah silikon. Okay, lepas tu macam tensioner dia pernah aku ganti juga. Tapi benda tu bagi aku just basic lah. Kalau maksudnya daripada segi starter ke apa, semua bateri tu memang normal lah. Kau pakai kereta apa pun, tetap ada benda yang akan problem. Even kau beli kereta baru sekalipun, bergantung pada luck korang juga. Okay geng, antara masalah lain tadi yang aku bincangkan, benda yang masalah simple lah sebenarnya, yang wear and tear tu, gear dia ni geng. Gear dia ni kalau korang perasan, dia ada longgar tau. Nampak tak? Means kalau kau pergi D pun, nampak? Ni memang kerap berlaku kepada pengguna-pengguna Prevail lah. Kalau korang boleh tengok dalam grup pun sama. Lepas tu dulu yang aku mengalami masalah dia apa? Tombol ni. Tombol ni sampai 4-5 kali aku tukar geng. Ni yang kali terakhir lah ni. Dia kata yang kali terakhir ni diorang dah upgrade sikit. So upgrade apa kau tak tahu. Tapi Alhamdulillah lah tak tercabut. Kalau benda tercabut, aku tak pastilah, macam pengalaman aku, dia tercabut, nak masuk gear tak boleh geng, nak tekan benda ni. Kau tengok ni sampai dia meleleh-leleh kesan gam kan. Nampak? Ni gam ni aku guna gam Aimo tu, yang gam 3 second. Sampai macam ni geng, sebab nak bagi elak benda ni tercabut. Di antara masalah lain yang selalu berlaku di Prevail ni, intake dia geng. Intake dia ni bocor ataupun intake dia ni crack lah. Nanti dia akan bunyi tik 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 tik. So means korang kena ganti intake lain. Tu cost tu tak mahal sangat lah. Dulu mula-mula mahal, lama-lama tak mahal dah. Okay, and then masalah lain, ada satu lagi dekat dalam fuse box ni. Dia punya relay geng, relay con dia tu selalu bermasalah. So means korang tak boleh ganti relay je. Okay, cara dia, korang kena bawa keluar benda ni, dan nanti dia akan buka daripada sebelah dalam. Sebab dia dah tak boleh buka daripada belah atas. Macam tu. Sebab dia tak boleh buka daripada sebelah atas. Okay geng, untuk akhiri video ni, aku juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton, yang like, share dan subscribe. Tujuan aku buat video ni bukan aku dah menjatuhkan syarikat Proton ataupun Prevail ni sendiri. Ini benda ni macam mana even benda yang aku share kat korang ni, apa yang aku personal lalui sendiri. So kepada yang tak berminat, aku minta maaf. Kepada yang berminat untuk memakai kereta ni, korang boleh try cara ni. Ataupun pada yang dah memiliki, korang boleh try cara ni. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Kembali balik kepada channel aku untuk episod akan datang. Assalamualaikum.